Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Bidayatul Hidayah. 24 jam sehari, seminggu bersama. Alright. Okay, Assalamualaikum guys. Seperti biasa, daripada Isnin sampai ke Jumaat, kita akan bersama-sama pukul 9.30 malam untuk belajar tentang panduan amalan harian Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah. Alright, Ustaz masuk. Cantik. Alhamdulillah, siapa ingat ambil wuduk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Baik, Alhamdulillah, sihat walafiat. So, Alhamdulillah hari ini kunci, Mama tolong bukakan kunci. Mama tidak serukan kunci, malah membukanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala dengan bantuan Mama. Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekejap, nak turunkan sikit. Kepala terpotong. Boleh. Tinggikan sikit lah kalau kepala terpotong, takkan turunkan. Alright. Okay. Oh, ada rakan-rakan kita dah ada kitab. Alhamdulillah, beli kat mana? InsyaAllah, Sampai insyaAllah, kitab. Alhamdulillah. Cepat ambil wuduk. Masing-masing dah ingatkan cepat ambil wuduk. Bagus dia orang. Maknanya dia orang tahu bila belajar kitab Bidayatul Hidayah, dia orang akan ingat wuduk. Ingat kitab Bidayatul Hidayah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan saja kitab Bidayatul Hidayah ni, dalam apa juga kelas yang kita attend, insyaAllah kita ada wuduk. Betul. Amin. Okay. Perubahan Baik. yang sangat baik, insyaAllah sempena PKPP. Betul. Okay. Kadang-kadang bagus ni bila diorang cakap macam tu beria, maknanya bersemangat untuk ambil wuduk. So macam ingatkan kita juga supaya kita pun nak kekal berwuduk dalam Betul. aspek-aspek lain juga. Betul. Dan seboleh-bolehnya sebenarnya kita ni jaga wuduk kita, dan itulah perbincangan kita pada malam ni. InsyaAllah kita akan bincang pasal wuduk. Betul. Topik dia. Jadi kita akan bincangkan macam-macam. Topik pasal wuduk ni best sebab dia ada sangat banyak benda yang kita boleh buat. Praktikal banyak. Bab toilet kemarin pun banyak juga dari segi praktikalnya kan. Tapi wuduk tu pun masya-Allah banyak benda yang kita boleh buat insya-Allah. Okey, so kita akan terus ke niat menuntut ilmu. Niat menuntut ilmu dulu insya-Allah. Kita baca sama-sama insya-Allah. InsyaAllah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha ala at-tamassuki bikitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbihi wa thawabih. Maksudnya, aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap dari Allah kedekatannya serta pahala darinya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Sekali lagi biskut dulu ya. Dia punya trademark biskut dulu. Okey. Kita niat yang kita bacakan tadi ada di dalam
poster yang turut dijual oleh pihak Nur Al-Hikmah. Boleh buka di nuralhikmah.com ataupun juga dalam buku yang saya tulis, tajuk dia Nawaitu Niatku. Buku tu buku kecil. Buku tu biasa kita bagi free gift aja. Tapi free gift bila kita beli apa-apa buku daripada Nur Hikmah. Jadi pakat-pakat tengok dekat Nur Hikmah, kalau ada balance lagi, apa baru ni kita panggil apa, jualan clearance gudang tu, kita ada apa dipanggil tu, yang secara sekaligus tu bundle lah, apa dipanggil, yang package, lupa lah. Package, combo. Okay. So combo tu tak tahu ada lagi ke tidak. Tapi siapa cepat dia dapat lah combo buku-buku terbitan Nur Hikmah. So boleh ambil kat situ dan boleh beli kat situ lah, bukan ambil beli kat situ. InsyaAllah dapat sekali buku yang kecil tu. Dalam buku yang kecil tu ada niat menuntut ilmu tu. Kot lah dia kata yang Kak Jah letak tu dia tak nampak sangat ke apa ke. So gunakan buku tu insyaAllah. So buku tu ada. Okay, dan siapa yang beli kitab Syama'il Muhammadiyah, sebab semalam kemarin Sabtu Ahad tu dan hari Jumaat, actually Ijaz tak ada Jumaat itu kan. Jumaat Sabtu Ahad tu saya bacakan kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi waktu saya bacakan kitab Syama'il Muhammadiyah tu, ramai yang tanya, Ustaz nak beli kat mana kitab tu, nak beli kat mana. Lepas tu saya dapati rupanya kitab tu ada lagi stok pada saya. Ada lagi sikit. Ada lagi 20 lebih stok kitab tu dekat office. So ramai yang DM dan dapatkan buku tu, alhamdulillah. Buku tu dipostkan pun petang tadi. Dan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu kita letakkan juga sekali disertakan dengan buku Nawaitu Niatku tu. Jadi siapa yang beli kitab Syama'il Muhammadiyah tu pun akan dapat niat menuntut ilmu oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad tu, insyaAllah. Masya Allah, baiknya Allah. Tak niat pun Allah dah bagi dah, dapat buku niat. Kan? Tak belum niat lagi Allah dah bagi. Betul, dapat surprise. Okay. Masya Allah. Mudah-mudahan dapat diamalkan lah kan. Betul. Ni doakan kami ya. Alhamdulillah. Baik, terus. Malam ini tajuk, semalam memang dahsyat. Walaupun pasal topik toilet, macam-macam, bukan toilet, istinja. Macam-macam soalan yang sangat best. Jadi kepada anda yang mungkin tak sempat tonton semalam, boleh tengok dekat IGP Kak Jah. Betul. Memang Kak Jah ada kongsi kat sana. Jadi malam ini lagi best sebab ia berkaitan dengan kita punya ibadah terutama. Semuanya ibadah, tapi ini ibadah untuk kita solat, sebelum kita solat. Dan Ustaz selalu pesan macam mana kita nak dapat khusyuk tu bermula daripada ambil air semayang yang khusyuk, yang betul, menjiwai dia. Jadi tajuk malam ini adalah adab-adab berwuduk mengambil air sembahyang. Jadi kita serahkan di sebelah kepada Abah. Abah pula. Abah, sebab Abah mesej. Sasul lah. Okay. Abah masuk masa pula jadi anak aku ni. Okay. Sorry. Apa, Ijaz baca dulu. Baca apa? Masa dia. Okay. Okay. Apabila engkau selesai dari istinja, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak. Kerana bersiwak itu menyucikan mulut dan menyebabkan keredaan Tuhan dan membencikan bagi syaitanir rajim. Dan lagi di antara kelebihan siwak itu, sekali sembahyang dengan bersiwak adalah lebih afdal daripada 70 kali sembahyang dengan tiada bersiwak. Bersiwak. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar dan Aisyah radhiyallahu anha. Baca lagi bawah. Lagi sikit lagi. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, jikalau aku tidak menyusahkan ke atas umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak pada setiap kali sembahyang. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada lagi tak lepas tu? Umirtu bisiwak tu ada tak? Aku diperintahkan bersiwak? Ada, okey. Dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, artinya aku selalu diperintahkan bersiwak. Allah Ta'ala selalu memerintahkan aku bersiwak sehingga aku khawatir siwak itu akan diwajibkan ke atasku. Okey. So itu adalah kita panggil adab yang pertama bagi berwuduk. So praktikal kita yang pertama sekali bagi berwuduk adalah every single time kita nak berwuduk, kita mulakan dahulu dengan bersiwak.
Maksud bersiwak dekat sini adalah gosok gigi. So tak kira menggunakan alat apa sekalipun. Gunakan apa alat yang boleh dinamakan sebagai menggosok gigi, maka kita dah dapat pahala bersiwak sebelum berwuduk. Okey, dan disebutkan di sini tentang kelebihan-kelebihan dia. Kelebihan bersiwak di sini disebutkan pertamanya menyucikan mulut, which is obvious lah. Memang gosok gigi menyucikan mulut lah kan. Kemudiannya mendapatkan keredaan bagi Allah Ta'ala. Kan? Nombor 2, kelebihan bersiwak adalah kita dapat redha Allah. Benda yang baik kan, Allah suka. Kita jadi wangi, nak berwuduk, nak sembahyang. So of course lah Allah Ta'ala suka. So dapat keredaan Allah. Yang ketiga, syaitan tak suka. Syaitan murka. Sebab syaitan dia tak suka benda yang wangi kan. Dia tak suka kita berwangi-wangi. Kita pula bersungguh-sungguh nak prepare untuk wuduk. So syaitan tak suka. So kita menyebabkan syaitan tak suka. Nombor 3. Kemudiannya disebutkan di sini kelebihan yang keempat, iaitu solat dengan siwak lebih afdal daripada 70 solat tanpa siwak. Rugi kalau tak buat kan. Yes, memang rugi betul lah. Kemudiannya hadis tu, kalaulah tak menyusahkan umat aku, nescaya aku akan menyuruh mereka siwak pada setiap kali solat. Maksud tak menyusahkan ni maksudnya, kalau Nabi suruh, dia dah jadi wajib atas kita. Jadi mungkin amal yang susah. Kan? Jadi Nabi sebenarnya nak suruh, tapi takut susahkan umat. Kan? Maknanya benda tu sangat berat, sangat besar. Dan dalam riwayat yang lain tu, aku diperintahkan bersiwak sampai aku takut diwajibkan ke atas aku. Maksudnya, ke atas umat aku tu nanti sekarang jadi susah kalaulah diwajibkan. Okey, so bila kita cerita pasal gosok gigi ni kan, cerita pasal gosok gigi ni, dia ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Tadi kita sebut tentang alat dia. Alat gosok gigi, apa sahaja yang kesat kan, yang boleh dijadikan sebagai benda untuk menggosok lah kan. So kita pun gosok. Okay, so ada soalan yang sangat popular. Habis tu kalau gosok dengan jari macam mana? Saya dekat situ pun saya dah nampak ada yang komen dah ada soalan kan. Sebab jari dia kesat, kasar. Sebab jari dia kasar. Boleh ke tidak? Jawapannya dalam mazhab Syafi'i memang ada pandangan yang membolehkan. Tapi tak payahlah kita saja-saja nak guna jari. Guna jari tu hanya tanpa kalau ubat gigi. Last choice. Okey. Bila kita sebutkan tentang gosok gigi, dia tak semestinya dengan ubat gigi. Yang pentingnya kita memberus gigi, bukan mesti dengan ubat gigi. Ubat gigi tu bagus kan. Ubat gigi tu dia ada ubat dia mewangikan. So baguslah kalau guna ubat gigi. Tapi kalau kita yang nak gosok gigi setiap kali nak ambil air semayang tu, kita tak adalah mesti tiap-tiap kali kita kena pakai ubat gigi. Apa saja guna yang kita boleh berus, kita beruslah gigi kita. Maka kita dah dapat pahala bersiwak sebenarnya. Cuma yang paling baik sekali adalah kayu sugi. Yang dipanggil sebagai kayu sugi. Orang kita panggil kayu sugi kan. Dalam bahasa Arab dipanggil kayu arak. So kayu sugi tu, itu yang paling afdal sekali lah. Yang paling bagus. Cuma bukan syarat. Maknanya kalau nak siwak je mesti pakai kayu tu. Hanya kalau pakai berus gigi pun dia tetap dapat pahala gosok gigi tadi ataupun bersiwak tadi tu. Ataupun contohnya gunakan kain, ujung kain telkung ke, kain tudung ke, kain selendang, kain ridak ke. Kat ujung tu kan kadang-kadang dia ada jahitan tu kan. Macam saya ni ujung ni ada gini kan. So kalau gunakan ujung ni untuk gosok contohnya kan. Gunakan untuk gosok sikit je. Tak payahlah gosok sampai dalam-dalam. Memang tak muat pun kan. So ujung kat depan je kita dah macam tu je. Cukup syarat. Itu pun dah dikira sebagai gosok gigi sebenarnya. Sengilu. Sengilu tu macam tu. Okey. Oh Ustaz, boleh ke chewing gum tu kita istilahkan sebab ada nampak macam berus gigi chewing gum. Dia macam perasa chewing gum kot. Tapi bentuk dia berus gigi tu dia boleh gerakkan seluruh mulut. Dia berus lah. Bentuk dia berus. Bentuk dia berus. Kalau chewing gum tak boleh? Tak apa. Chewing gum tak berus. Kertas pasir? Kertas pasir berus. Tapi janganlah guna. Kan luka kan gusi-gusi sekali. dia memanglah berus. Tapi rosaklah pula kan gusi. Termasuklah pakai berus sabut ataupun berus basuh baju tu. Kan? Dahsyat sangat kan. Berus jamban. Berus jamban.
dia dikira sebagai bersiwak juga, tapi tak payahlah buat kan. Kita gunakanlah benda yang baiklah untuk diri kita. Okey. So ada yang kata tu pakai basuh pinggan, berbasuh pinggan. Okey. Berperiuk kan. Ustaz, tapi kalau berpuasa boleh bersiwak juga bulan puasa. Berpuasalah maknanya. Kan tengah hari dekat Zuhur dan seterusnya kan dia makruh kalau kita gosok gigi. Tapi maksud gosok gigi tu apakah dia? Berpuasa makruh gosok gigi tu lepas Zuhur lepas Zuhur. Lepas Zuhur. Kalau pagi dia tak makruh. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i makruh hanya lepas Zuhur kalau nak gosok gigi. Maknanya apa? Maknanya kalau kita nak gosok gigi, biar kita gosok gigi pagi, jangan gosok gigi petang. Sebab satu faktor utamanya adalah kerana bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada bau kasturi di sisi Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita tak gosok pun, walaupun mulut tu mungkin ada sedikit berbau, dia tetap pahalanya sangat besar. Macam pahala orang berwangi-wangian juga. Cumanya kalau bau tu sampai orang sebelah pingsan, gosoklah. Janganlah sampai biar orang sebelah semua aduh. Boleh gosok, tak ada masalah. Cuma jaga-jagalah, janganlah tertelan. Jangan tertelan ubat gigi tu sudahlah. Tapi jadi sunnah juga ke bersiwak bila berpuasa? Asal dia siwak, Zuhur disiwak. Dia macam tadi lah. Kalau lepas daripada Zuhur, maka tak ada lah. Ini kita panggil siwak ni gosok gigi lah. Siwak gosok gigi dia macam tu lah hukum dia. Listerin dia orang spam ni. Semua spam Listerin ustazah. Ustazah pula ustaz. Dia orang tahu kan, kita dah sebut semalam kan, kalau nak tahu satu soalan tu nak dibaca, kena ulang. So, Listerin tak dipanggil sebagai bersiwak, tapi dia dapat pahala membersihkan mulut. Tapi dia tak dikira sebagai bersiwak. Bersiwak ni konsep dia mesti menggosok gigi tu. Listerin ni dia sekadar kita gagal kan, kita komor kan, kita komor saja. Jadi itu tak dipanggil sebagai gosok gigi. Okey. Termasuk juga satu lagi sunnah adalah gunakan floss. Gunakan floss. Itu pun sunnah sebenarnya. Gunakan floss. Boleh niat dah lepas ni. Ya. Okey. So maknanya kita akan dapat dua sunnah ke kalau kita guna satu berus gigi biasa, lepas tu kita floss pula. Ya betul. Dua-dua dia dua sunnah yang berbeza kat situ. Ikut Nabi. So kalau kita tak niat ikut Nabi, sebelum ni lah kita tak tahu. So kita tak niat, kita gosok macam biasa. So kita tak dapatlah pahala sunnah tu. Kita mungkin dapat pahala sunnah membersihkan mulut. Kan pasal kita mungkin niat nak membersihkan mulut dan memang kita tahu kebersihan adalah sebahagian daripada agama contohnya kan. So memang dapat pahala. Macam Listerin tu sendiri pula dapat pahala sebab menjaga kebersihan tu memang sebahagian daripada agama. Cuma kita tak dapat pahala dari sudut niat dan mengikuti Nabi SAW. Jadi sebab kita tak niatkan ikut Nabi kan. Tisu Ustaz? Tisu sama juga. Tisu pun boleh. Okay. Ada yang tanya kalau pakai jari orang lain boleh? Pakai jari orang lain. Dia ambil jari orang sebelah, jadi kawan dia, dia masuk ke dalam mulut. Macam tu kan. Jawapannya kalau dapat izin daripada kawan itu silakanlah, kalau tidak kena pelempang lah. Itu je lah. Ada yang tanya floss tu apa? FLOSS. Floss tu yang macam bersihkan celah-celah gigi kita. Kadang-kadang ada terlekat sisa-sisa makanan kan. So bila kita guna floss tu lebih bersih lah di celah gigi kita supaya tak cepat berlubang dan sebagainya. So boleh guna floss dengan niat nak ikut Nabi. Dan menjaga gigi kira salah satu daripada sunnah. Sebab Nabi SAW sangat jaga dalam dari segi gosok gigi ni. Nabi SAW selalu gosok gigi, maknanya bersiwak kan. Bahkan Nabi sebelum balik rumah sebelum balik ke Madinah kan, kat luar kota Madinah pun Nabi akan gosok gigi dulu. Nabi bila bangun tidur Nabi akan gosok gigi. Maknanya banyak masa Nabi gosok gigi. So jaga gigi sebenarnya salah satu daripada sunnah. Boleh dapat pahala. So kalau kita pergi lepas ni, kita pergi doktor gigi, pergi ke doktor gigi pun kita boleh niatkan mudah-mudahan aku dapat pahala sebab menjaga gigi aku. Sebab Nabi pun jaga gigi. Cuma zaman kita sekarang ni kita ada doktor gigi kan. Jadi macam ada khidmat profesional kan untuk menjaga gigi. So kita pergi pada dentist. Bila kita pergi dentist, mudah-mudahan kita pun dapat pahala juga.
Ya, InsyaAllah Ahad ni jangan pergi jumpa doktor. Doakan. Selamat beramal. Nak promote Dr. Gigi mana? Dr. Gigi yang nak dipromotekan. Yes. Nanti jangan promote, nanti orang semua serbu hari Ahad ke tempat tu. Okey, nanti. Hari Isnin nanti promote insyaAllah. Hari Isnin mau macam promote. Dia nak ija je di situ. Tak adalah. Okay. Alright. Seterusnya. Habis bab Dr. Gigi Okay. Alright. Mana tadi last tadi? Okay. Kemudian hendaklah engkau duduk menghadap kiblat di atas tempat yang sedikit tinggi supaya engkau tidak terkena percikan air, dan baca olehmu ketika itu akan doa. Oh, Ustaz lah baca. Takut dia baca laut pula. Okey, yang tadi tu sunnah dia ada 3 dekat situ. Kalau dia perasan ada 3 sunnah sebelum baca doa tadi. Sebelum menghadap kiblat apa dia? Hendaklah engkau duduk. Ya. Yeah. So sunnah yang pertama tadi, sunnah yang kedua lah. Tadi sunnah yang pertama siwak kan. So sunnah yang kedua adalah duduk. Maknanya wuduk memang lebih baik duduk daripada berdiri. Okay. Macam kita kalau dekat masjid kan. Dekat masjid, tempat wuduk dia tu biasa dia ada macam pipe yang kan, pipe yang rendah sikit tu kan. Yang kita duduk tu kan. Jadi duduk tu sendiri adalah sunnah. Jadi so nombor 2 adalah duduk. Kan? Yang ketiga adalah menghadap kiblat. Kan? Menghadap kiblat. So menghadap kiblat tu juga adalah sunnah. Maknanya kalau kita boleh pilih untuk menghadap kiblat, pilihlah untuk menghadap kiblat. Kalau masjid tu dia ada macam-macam sudut ambil wuduk tu, maka carilah yang menghadap kiblat. Kalau dekat rumah kita, toilet macam mana kan, pipe tu bukan banyak sangat pipe kan kat rumah. Kalau dekat masjid biasanya kita boleh pilih. So kita pilihlah yang menghadap kiblat. Ada yang tanya, Ustaz, cangkung tu dia kira duduk ke? Iyalah, tu kira duduk lah tu. Orang panggil duduk cangkung kan. Duduk lah tu. Tak kira lah duduk atas kursi ke, duduk cangkung ke, duduk bersila ke, dia panggil duduk lah. Tapi takkanlah wuduk dan duduk bersila pula kan. Jadi biasanya kita akan duduk cangkung lah, ataupun duduk atas bangku yang rendah tu. Itu pun dapat kalau insyaAllah. Membongkok ambil wuduk kira sunnah ke? Dia tak duduk lah, dia bongkok ke badan. Tak sama. Dia tak sama. Dia yang paling bagus sekali kalau dapat duduk. Kemudiannya tadi kita sebut menghadap kiblat, dan nombor 3 ataupun nombor 4 dah kiranya, iaitu di tempat yang sedikit tinggi kan. Tempat yang tinggi. Kenapa 4 Ustaz? First duduk. Nombor satu siwak. Okay. Tadi kan siwak kan. Siwak. Duduk. Ada kiblat. Lepas tu tempat yang sedikit tinggi. Okay. Tolong tulis. Okay, sedikit tinggi. So tempat yang sedikit tinggi tu supaya tak terkena percikan. Yang itu agak obvious lah. Okay. So kalau dekat masjid pun macam tu juga. Dekat masjid yang biasanya tempat tu tinggi sikit. Wuduk tu dia ada macam longkang kan. Kat bawah tu ada longkang. So kalau terpercik pun tak banyak yang kena pada kita. Kalau dekat toilet rumah kita memang kita no choice lah kan. Ni kita cerita kalau dekat masjid kan, dia ada tempat yang air tu lalu. Maksudnya dia ada longkang kat depan kita. So itu pun sebenarnya adalah sunnah. Macam air mustakmal contohnya kan, orang sebelah pun ambil sampai terpercik-percik kat kita, ataupun air percik yang bawah tu kepada kita. Adakah air mustakmal? Air mustakmal tu silalah Ustaz terangkan. Okay. Air mustakmal adalah air yang kesan daripada air wudu ataupun air mandi wajib pada basuhan yang pertama. Maksudnya pada basuhan yang wajib. Pada basuhan yang wajib barulah dipanggil sebagai air mustakmal. Kalau dia dah buat 2 kali, 3 kali contohnya kan, yang kali kedua, kali ketiga tu air yang jatuh daripada muka dia tu, itu tak dipanggil sebagai air mustakmal. Kemudiannya, kalau air mustakmal tu kena pada kita, ada masalah tak? Dia tak ada masalah sebab air mustakmal bukan najis. Okay? Cuma kita jangan gunakan air mustakmal tu untuk berwuduk. Itu je. Jadi kalau dia terpercik dekat kita, bukan maknanya kena basuh kan? Bukannya tu, ataupun siapkan payung kan? Kita dah tahu dah orang sebelah tu memang orang sebelah tu dahsyat kan, ambil semayang kan. So bukan macam tu lah, tak payah sebab dia bukan najis. Tapi kita tak boleh gunakan air tu untuk wuduk kita pula. Wuduk dia kita ambil, tak boleh kita pakai. Jangan kita ambil daripada muka dia baru basuh sekali kan, kali pertama. Lepas tu kita pun ambil daripada muka dia, kita basuh pula muka kita. Nak ambil keberkatan.
Jadi tu tak boleh sebab air tu air mustakmal. Ni ada orang tanya, Okay. air, cakap pasal air boleh ke ambil buat air sirap sebagai wuduk? Jadi saya Tak pernah boleh. tanya soalan pelik-pelik ni. Air sirap dia suci tetapi tidak menyucikan. Okay. Dia tidak menyucikan. Dia ada beza. Satu suci, satu lagi menyucikan. So, yang boleh untuk wuduk adalah yang menyucikan. Bukan semata-mata suci. Jadi sirap tu suci. Tapi dia tidak menyucikan. Samalah air sabun. Dan air-air yang dah berubah kan. Tu dia suci tapi dia tidak menyucikan. Alright. Alright. Seterusnya doa tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Okey. Yang ni mulakan dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak baca Bismillahirrahmanirrahim, boleh juga ganti dengan Bismillah. Maknanya kalau nak cepat contohnya kan. Nak cepat. So, kalau baca Bismillahirrahmanirrahim tu lama sangat. Padahal pendek je kan. Tapi katakanlah tak ada beza pun. Dia rasa nak pendekkan juga kan. So dia bacalah Bismillah. Bismillah. Okay. Yang paling bagus Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau nak pendekkan maka baca Bismillah. Kemudiannya pula kalau tertinggal Bismillah waktu mula-mula tu terlupa nak baca Bismillah. Contohnya besok waktu subuh kan, tengah-tengah wuduk tu dah basuh muka, basuh tangan. Lepas tu baru teringat, malam tadi diary 24/7 ada sebut kita sunat baca Bismillah. Ni dah basuh tangan sampai siku dah ni, dah basuh kepala dah. Boleh tak kita baca Bismillah waktu tu? Jawapannya boleh. Kita boleh baca Bismillah waktu tu selagi mana kita tak habis lagi, tak selesai daripada berwuduk. Maknanya kalau selagi mana belum basuh kaki lah. Bila dah basuh kaki, janganlah pula baca Bismillah. dah habis basuh kaki baru teringat. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallah lazim tak dia? Bukan sadaqallah lazim. Okay, so boleh sebut Bismillah dekat tengah. Okay, ataupun Bismillahi awwaluhu wa akhirahu. Okay. Ni Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu tu sama juga kalau kita terlupa baca Bismillah time makan. Kita baca doa tu lah kan? Ya, sama. Benda yang kita sama juga. lah. Sama juga. Waktu makan pun macam tu juga. Jangan dah habis makan, pinggan dah licin baru tak baca Bismillah dah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Dia dah habis lah. Okay. Kemudiannya tadi doanya Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau boleh hafal doa ni dalam bahasa Arab, itu yang paling bagus. Kenapa dalam bahasa Arab? Sebab doa ni daripada Al-Quran. Doa ni daripada Al-Quran. Ayat 97, ayat 98, surah Al-Mu'minun. Okay, surah Al-Mu'minun. Ayat 97 dengan 98. Boleh cari nanti surah Al-Mu'minun. Ayat 97-98 memang ada kat situ kan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Okey, jadi cuba untuk hafal dalam bahasa Arab sebab ayat Quran ni dia ada keistimewaan dia kan. Dia ada fadilat dia tersendiri. Yang kita kalau terjemah memang dia tak dapatlah sama macam tu. So apa makna dia? Makna dia ada terjemah je. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari gangguan syaitan-syaitan dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka di sisiku. Amin. Oh, bagus. Sebab itulah kita nak khusyuk ni, syaitan kan kacau kita. Patut dia kena bermula daripada ni. Okay, faham. So, memang minta sungguh-sungguh supaya dia jangan datang. Jangan bisik pada kita dan jangan datang. Actually, bukan waktu solat tu saja. Waktu tengah wuduk tu pun. Sebab tadi pun saya nampak ada beberapa orang dah komen. Dia kata was-was waktu wuduk. Waktu wuduk tu itself dia was-was. Kan? So, antara caranya baca doa ni. Ayat 97, 98 surah Al-Mu'minun. Okay? Sebelum berwuduk. Sebelum berwuduk. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. So, sangat-sangat penting sebenarnya kita baca doa ni sebelum wuduk. Okey. Kalau bukan dalam toilet lah. Kalau dalam toilet tak boleh baca lah kan. Ya, ataupun dalam toilet. ataupun macam kita sebut sebelum ni,
Bukan, kita Di buat luar partition. toilet. Kita buat partition. Oh, buat partition. Kita sebut sebelum ni kan, buat partition. Itu yang paling bagus. Maksudnya buat partition. So, tempat wuduk dengan tempat buang air tu dua tempat yang berbeza. Ustaz, Itu yang kalau paling macam bagus. toilet tu agak kecil, macam ataupun macam sukar jugalah nak buat partition, katakanlah itu alasan kan. Boleh tak kita baca siap-siap doa ni sebelum kita masuk toilet? Masuk toilet Boleh. memang nak ambil wuduk. Boleh, tak ada masalah. Sebab sayang tertinggal kan. Dah tahu baca dah dulu, ni. baca dulu sebelum masuk toilet, betul? Sebab memang plan kita tu masuk nak berwuduk kan. Contohnya katakanlah dah bersihkan diri, mandi dan sebagainya, keluar dulu kejap, dah bersiap semua tu kan, keluar kejap untuk baca doa ni, masuk balik lah. Oh, rajin Okey, tak apa. Ke waktu mandi dah boleh baca doa ni? Sebelum Waktu mandi, sorry. Sebelum mandi pun Mandi boleh mandi sebenarnya. betul. Boleh. Betul. Sebelum mandi Boleh? pun elok baca. Betul. Sebelum mandi pun elok baca. Sebab nanti kita akan baca juga adab-adab mandi. Lepas wuduk ni adab mandi. So adab mandi dia akan, Imam Ghazali sebut, adab mandi dimulakan dengan wuduk dan segala macam adab-adab wuduk. Termasuk doa-doanya. Jadi termasuk doa-doanya sekali. Yang wuduk punya doa tu pun termasuk waktu nak mandi. Jadi kalau kita nak mandi, kita mulakan dengan wuduk dulu. Jadi sebelum kita masuk toilet tu, kita baca dululah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Baru kita masuk toilet. Kalau toilet kita tak boleh nak buat partition, itulah caranya. Tapi kalau boleh buat partition, sebenarnya lebih baik buat partition. Kan? Buat langsir. Buat langsir siap dekat tempat mandi tu lah. Dekat tempat mandi tu kita letakkan langsir. Contohnya. Itu yang paling bagus. Kemudiannya, ada yang tanya, boleh tak kalau kita ta'awuz biasa je? Maksudnya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Pun boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Cuma yang lebih spesifik dalam isu wuduk dan solat ni adalah bacaan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Itu yang lebih spesifik kan, untuk baca waktu tu. Jadi ulang. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Okey. Saya boleh je Okey. InsyaAllah. Ke Ijaz nak try pula? Nantilah takut. Nanti. Esok. Kita kena praktik dulu diri sendiri. Okey, try praktik nanti Ada satu lagi doa yang saya nak share kat sini. Satu lagi doa yang diajar oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Beliau ajarkan untuk baca Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Apa maksud dia? Segala puji bagi Allah yang menjadikan air suci lagi menyucikan. Maknanya kita puji Allah Ta'ala. Kita kan buka paip contohnya. Kita sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah bagi aku air. Dan air itu pula bersih. Kan boleh aku guna untuk berwuduk. Kalau kita buka-buka paip tak ada air macam mana? Atau buka-buka tak keluar air. Ataupun tak keluar air yang bersih. Kita tak boleh nak berwuduk. So bila kita buka je paip tu ada air. Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah. Ataupun yang lebih sempurnanya Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air suci lagi menyucikan. Itu puji-pujian pada Allah. Sebab Allah kan janji kalau kita bersyukur, Allah akan tambah lagi. Tambah nikmat. Jadi geng-geng The Helmis dah tulis kat situ. Geng-geng The Helmis. Banyak The Helmis Warrior ni. Nanti korang tolong buat satu poster ke apa ke. Suka je boleh share. Biar ramai lagi dapat manfaat insyaAllah. Dekat Telegram dan sebagainya. Tahniah. Bagus. The Helmis Warrior ni memang dia tiap-tiap malam jadikan satu. Macam diorang ni kena pergi kelas lah tiap-tiap hari. Tiap-tiap malam, sorry. Okay. InsyaAllah. Okay, ada soalan lagi tak apa tadi? Diorang cakap kalau ambil wuduk yang macam mana? Menghampas muka. Makruh ke? Yang tu kita akan baca nanti dalam bab makruh wuduk tu ada beberapa perkara, ada 7 dalam kitab ni, ada 7 perkara yang makruh dalam wuduk. Nanti kita akan baca insyaAllah. Alright. Dia orang cakap ambil wuduk dekat sinki macam mana? Tak tahu soalan dia orang cakap ambil wuduk dekat sinki. Mungkin tak boleh duduk kot. Takkan nak duduk atas sinki pula. Jangan duduk atas sinki lah. Dia macam kita sebut lah. Ni adab sunnah. Kalau kita tak buat, tak adalah sampai batal wuduk ke apa kan. Tapi kita kalau ada
ada ada option, janganlah saja-saja tinggal. Macam tu lah. Tak ada option nak buat macam mana kan. Dah memang toilet rumah kita tu memang macam tu kan. Takkan kita nak duduk pula. Jadi kalau ada option, maka kita duduk lah. Okay. Okay. Lepas tu, kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum engkau memasukkan doa ke dalam bejana. Bejana tu apa? Bejana. Bejana kewangan. Bejana tu. Ada bejana kewangan. Jana apa ni? Okay. Oh, jana okay. Oh, jana kewangan. Bejana adalah bekas. Inak dipanggil dalam bahasa Arab. Bekas. So bekas air. Biasanya orang dulu kalau nak wuduk, dia akan ada bekas wuduk dia. Sama ada dalam macam gayung ataupun baldi kan. Maka tu dipanggil sebagai bejana. Kan? So bejana ni adalah macam periuk ataupun mangkuk ataupun baldi. Bekas yang boleh diisi air dalamnya. Maka tu dipanggil sebagai bejana. So orang dulu bila nak berwuduk, dia akan letakkan benda tu dulu. Dia akan sediakan benda tu untuk berwuduk. Jadi sebelum dia masukkan tangan ke dalam bekas tadi tu, dalam baldi tu contohnya, maka dia ajar kat sini apa dia? Basuh tangan 3 kali dulu sebelum masukkan tangan ke dalam bekas tadi tu. Sebab apa? Takut tangan tu ada kotoran. Kalau tangan tu ada kotor, masuk ke dalam bekas tadi tu jadi kotor lah bekas tu. Jadi basuh dulu. Basuh dulu kat luar, tangan 3 kali, barulah masukkan tangan ke dalam bekas air tu. Okey. Dalam bahasa Arab juga disebutkan qadah kadang-kadang dia sebenarnya lebih tepatnya adalah ina, bukan qadah. Lebih bahasa Arab dipanggil ina. Okey. Macam kolah ke? Bukan kolah. Dia memang bekas lah. Macam baldi, gayung macam tu je. Okey. Kemudiannya disebutkan juga di sini bukan semata-mata kalau kita basuh tangan pakai bekas air tu. Kalau kita pakai pipe sekalipun, kalau kita buka pipe sekalipun, kita basuh juga tangan 3 kali. Sebelum kita komo-komo kan, basuh muka semua, kita akan basuh tangan dulu 3 kali. Buka pipe, basuh tangan dulu 3 kali. So basuh tangan 3 kali itu itself adalah sunnah. Dan dia lebih lagi sunnah kalau kita bangun tidur. Okay. Bila kita bangun tidur, dia lebih lagi sunnahnya. Itu basuh tangan 3 kali. So basuhlah tangan 3 kali. Kalau zaman PKP ni kan, memang kita diajar untuk banyakkan basuh tangan kan. Jadi rupanya kalau orang tu berwuduk, memang banyak kali dia basuh tangan. Dan lama juga dia basuh tangan. Sebab dia akan basuh tangan kat sini. Lepas tu sebelum dia komo-komo, dia basuh tangan lagi. Sebelum dia basuh muka, dia akan tangan air tu akan dia tadah pada tangan dia lagi. So senang ceritanya, basuh tangan tu sendiri adalah sunnah. Kemudiannya doanya disebutkan di sini, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'umi wal halakah. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'umi wal halakah. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'umi wal halakah. Tapi yang ni kalau dalam bahasa Melayu pun tak apa. Kalau kita tak hafal bahasa Arab kan, ataupun susah nak hafal bahasa Arab dia, sebab yang ni bukan ayat Quran pun ni bukan ayat Quran. Jadi baca bahasa Melayu pun tak apa. Apa bahasa Melayu dia? Ya Allah, aku meminta akan Engkau akan keuntungan dan keberkahan, dan aku berlindung denganmu daripada sial dan kebinasaan. Jadi waktu kita basuh tangan tu, waktu kita basuh tangan 3 kali tu, kita minta supaya kita dapat kebaikan, dapat keberkatan, tak nak perkara-perkara yang sial tu, maksudnya kat situ adalah perkara-perkara yang tak elok lah. Perkara yang tak elok untuk mudaratkan kita ataupun kebinasaan kan. Sebab tangan ni lah yang biasa kita sebut kan. Kita biasa sebut, kita akan gunakan perkataan apa dia panggil tu, di tangan kita, telah dalam genggaman. Kita pun gunakan perkataan tu kan untuk tangan kita. So kita bekerja dengan tangan kita dan sebagainya kan. Tangan tu yang biasa kita gunakan perumpamaan.
So kebaikan dengan keburukan ada di tangan. Biasanya gitu. So waktu kita basuh tangan tu kita doakan. Ya Allah, aku mohon padamu keberkatan, kebaikan kan. Janganlah kau berikan aku kecelakaan, kebinasaan dan sebagainya. Okey. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkatkan hadas atau engkau berniat istibahatus solah. Istibahatus solah. Artinya istibahatus solah artinya membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang, dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh membasuh muka supaya sah wudukmu. Musa mana pula nak basuh tu? Okey. Okey, jadi so dekat sini berkaitan dengan niat pula kan. Okey, so waktu kita nak basuh muka, biar kita ada niat kan. Ataupun niat tu memang biasanya daripada awal tu pun dah ada dalam hati kita. Cuma waktu basuh muka tu jangan hilang niat tersebut. Biar waktu basuh muka tu kita alert, ada dalam hati kita, kita sedang nak berwuduk. Kita sedang nak berwuduk. Okey. So bila kita nak berniat tadi tu, disebutkan di sini 2 niat yang ada contoh. Sebenarnya bukan itu saja. So kita boleh niat sama ada satu disebutkan ni mengangkat hadas. Mengangkat hadas sebab wuduk ada salah satu daripada perbuatan yang mengangkat hadas kita. Kan hadas kecil lah. So hadas besar kena mandi lah kan. Jadi hadas kecil memang kena berwuduk. So bila kita berwuduk, sama ada kita niatkan wuduk pun boleh juga sebenarnya. Maksudnya niat dalam hati niat dalam hati. Kalau sama ada kita sebut nawaitul wudu'a lillahi ta'ala ataupun nawaitu raf'al hadathil asghar lillahi ta'ala pun boleh. Ataupun nawaitu raf'al hadathi lillahi ta'ala, tu lafaz. Tapi yang penting dekat hati kita tahu yang kita basuh muka tu sebab apa yang kita basuh muka? Sebab nak berwuduk. Aku sedang berwuduk. Tu sebablah aku nak basuh muka. Kalau tidak, aku basuh muka mungkin sebab benda lain. Kadang-kadang ada orang basuh muka sebab muka dia berminyak. Cuci muka. Cuci muka baru. Dan sebagainya. Jadi cuci muka juga kan. Tapi niat dia untuk cuci muka sebab tak nak berminyak dan sebagainya. Tapi kalau yang ni, aku cuci muka sebab apa? Aku cuci muka sebab wuduk. Itu namanya niat dah tu. Itulah namanya niat. Okay? Jadi tak adalah maknanya mesti dilafazkan dalam hati sahaja aku berwuduk, aku angkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala kan. Dia bukanlah begitu. Okay, seterusnya. Banyak lintasan hati kan kita nak cuci muka pun dah settle dah sebab kita tahu. Bukan lintasan hati wuduk macam Ustaz kata macam tu lah. Bukan lintasan hati nak cuci muka, tapi lintasan hati nak berwuduk. Untuk berwuduk. Kita tahu buat tu. Kemudiannya tadi ataupun istibahatus solah tadi tu. Istibahatus solah tu apa dia? Diterjemahkan? Membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang. Betul Ustaz. Biasanya orang yang niat macam ini untuk siapa? Untuk orang yang hadasnya berterusan. Hadas berterusan contohnya siapa dia? Orang perempuan yang istihadah contohnya. So kalau di istihadah. Apa tu istihadah? Darah penyakit. Darah penyakit. Darah yang keluar bukan lebih daripada 15 hari. Bukan haid dan bukan nifas. Sama ada dia kurang daripada 24 jam kan? Ataupun dia lebih daripada 15 hari, itu memang dah confirm lah. Ataupun lebih daripada 60 hari bagi yang nifas, maka tu dikonfirm dipanggil sebagai istihadah. Ataupun sucinya tak cukup 15 hari kan, tak cukup sucinya pun dikira sebagai darah istihadah. So, intifadah? Intifadah lain tu kat Palestin Okay. So istihadah tu contoh istihadah. Ataupun kita biasa juga sebelum ni orang tanya soalan, Ijaz pun pernah tanyakan soalan ni untuk ada kawan yang datang kita punya usrah hari tu. Kalau apa dia angin tak berhenti kan, adanya sekejap-kejap angin keluar, kejap-kejap angin keluar, kejap-kejap angin keluar kan. Jadi dia berangin lah. Belum lagi orang yang angin yang pemarah tu lain pula. Bukan naik angin kan. Angin yang bukan naik angin. Jadi si angin keluar contohnya, ataupun orang yang kencing tak lawas. Orang yang kencing tak lawas.
Sekejap-kejap keluar lagi, kejap-kejap menitik lagi contohnya. So mereka yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan penyakit-penyakit macam ni itu dipanggil sebagai orang yang hadasnya berterusan. So orang yang hadas berterusan ni, bila dia nak ambil wudu, dia tak boleh niat angkat hadas sebab hadasnya ada lagi. Kan, kejap lagi keluar lagi, kejap lagi keluar lagi. Darah tu contohnya orang perempuan istihadah tu, kejap lagi keluar lagi darah. So, macam mana dia nak semayang? Kan? Jadi caranya adalah apabila dia berwudu, niat dia mesti niat, aku nak membolehkan solat. Itu dia panggil istibahatus solat. Niat dia untuk membolehkan solat. Bukan angkat hadas. Dia wuduk sebab nak membolehkan solat. Satu membolehkan solat. Oh yelah, okey. Jelas kot? Jelas kata. Jadi, tapi ni penting sebab istihadah ke apa ke, dia bukan boleh plan-plan. Betul. Kan? Tak ada siapa nak. Tak ada siapa nak pun. Tak ada siapa nak. Jadi kalau berlaku, maka jangan waktu tu bawa kita kelang kabut ataupun kita pandai-pandai. Jangan macam pandai-pandai je. Boleh kot. Allah kan Maha Pengampun. Kan? Kita pun terus je. Bahkan tambah dahsyat lagi, ada orang yang dalam waktu istihadah dia tak semayang terus. Sebab dia tak tahu nak buat macam mana. Dia ingat dia uzur kot. Ya, sebab dia kata masih ada darah lagi. Kan? Ya, berapa lama dah? 2 bulan dah. Kan? Amboi, 2 bulan kau uzur kan. Jadi memang ada yang begitu. Dia tak solat 2 bulan. Kan? Dia kata kenapa tak solat 2 bulan? Sebab period kata. Hai, period sampai 2 bulan. Period kan. Maknanya dia tak tahu yang itu adalah istihadah kan. So bila tahu kata istihadah masih wajib lagi solat, wajib puasa dan sebagainya. Jadi cara untuk dia berwuduk tu dia kena make sure kata dia niatnya bukan angkat hadas tapi niat dia adalah membolehkan solat. Nak bagi boleh solat. Masya Allah, ilmu baru sebab kita tak tahu di kalangan kita ke, ahli keluarga kita ke, kawan-kawan kita ke ada masalah tu, so boleh share. Tapi ada yang tanya juga keputihan berterusan. Adakah dia istibahatus solah? Sama juga, sama. Kalau berterusan maka hukum dia sama. Okey. Tadi kita sebutkan sebab ada yang tanya tadi, habis Ustaz kalau masih lagi keluar darah waktu tu macam mana? Tengah-tengah semayang keluar darah dan sebagainya. Jadi alang-alang kita bercakap pasal benda ni kan, walaupun sebenarnya dia lari lah sikit daripada tajuk ni, tapi kita cerita pasal wuduk kan. Jadi orang yang istihadah ni macam mana nak wuduk dan sebagainya, dia ada syarat dia yang menyebabkan kalau angin tu masih lagi keluar ataupun darah masih lagi keluar dan sebagainya. Syaratnya adalah apabila dia mesti tunggu masuk waktu solat dulu. Azan lah. Dia kena tunggu waktu azan. Dia tak boleh ambil semayang sebelum masuk waktu. Ambil semayang dia kena buat selepas masuk waktu. Kalau ambil semayang sebelum masuk waktu, sekali tiba-tiba dah masuk waktu, sementara nak tunggu semayang tu darah keluar, dan dia kena repeat balik dia punya wuduk. Okay? Jadi dia kena tunggu dulu masuk waktu solat. Dah azan, baru dia boleh berwuduk. Tapi sebelum dia berwuduk, dia kena buat apa? Maknanya dia kena tunggu azan. Dah masuk waktu, barulah dia perlu bersihkan. Dia mesti bersihkan. Dia mesti check azan tu sampai habis azan baru ambil wuduk? Ke dah masuk Allahu waktu. Akbar dah boleh? Dah boleh dah. Okay. Dah boleh. Kau kena cepat kan? So boleh. So maknanya dia kena tunggu masuk waktu, barulah dia masuk toilet contohnya. Dan benda pertama dia buat adalah dia check dulu. Ada lagi tak darah? Contoh kalau ada darah, maka dia wajib bersihkan lah. Dia wajib bersihkan dulu. Bersihkan diri dulu daripada najis. Okay? Bersihkan dulu diri dia daripada najis. Kemudiannya dia ganti tuala wanita contohnya. Kemudiannya dia ambil air semayang. Okay? Lepas dia ambil air semayang, dah selesai dia berwuduk, dia tak boleh lepak-lepak dulu tengok cerita kat TV Netflix dan sebagainya, kat Netflix kan. Ada apa dengan dosa dan sebagainya kan. Jadi dia jangan lepak-lepak dulu. Dia terus pergi semayang. Jadi dia tak boleh nak lepak-lepak. So katalah in between dia ambil semayang tadi tu sampailah dia semayang tu darah keluar, itu dimaafkan. Tak ada masalah. Ataupun contohnya yang angin berterusan tu kan. In between dia ambil semayang sampai dia semayang tu angin dia keluar lagi. Dia benda tu dimaafkan. Maknanya semayang dia sah. Tak ada masalah. Untuk solat itu sajalah. Solat sunat lepas tu tak boleh lah. Solat sunat tak apa.
Solat sunat dia nak buat 1000 rakaat pun tak apa lepas tu. Maknanya wuduk dia masih sah lagi? Masih lagi sah. Oh, jadi penyelesaian lah kepada solat sunat tarawih. Tak adalah macam 1, 2 Yeah. rakaat pergi ambil wuduk, 2 rakaat. Oh, maknanya terus boleh pakai solat sunat? Boleh pakai. Sembahyang sunat boleh. Sebab solat sunat ni dia keringanan, dia diringankan. Sebab tu dah sembahyang sunat. Sembahyang sunat tak berdiri pun, duduk pun sah kan. Sembahyang sunat atas kenderaan tak boleh menghadap kiblat pun masih sah lagi contohnya kan. So maknanya tapi kenderaan sembahyang tu sunat ni dia keringanan. Kenderaan tu kena musafir dulu ke apa? Ijaz confuse. Musafir yang dipanggil musafir pendek. Musafir pendek. Musafir pendek ni maksudnya lebih kurang 1 marhalah saja, lebih kurang 41 kilometer saja. Oh, kalau setakat dalam 5 minit perjalanan tu tak boleh lagi. Itu tak lah. cukup, itu tak cukup. Kena 45 okey. 41. Memang soalan-soalan kat dalam ini sama dengan soalan-soalan ketika kita jom usrah, especially untuk perempuan. Masalah-masalah dia lebih banyak. Yelah. Ni. Sebab kita jom usrah cuma 10 orang aja. Kan? Yang ini dekat 400 orang. Memang lain lah dia punya, makin lebih banyak dah. Betul. Topik berwuduk malam ni. Yang normal ini, yang normal tak ada masalah ini, ambil wuduk ketika azan boleh ke? Boleh. Tapi lebih baik kita jawab azan. Kalau kita ada masa kita jawab azan. Sebab jawab azan tu fadilat dia besar. Rugilah kalau kita tak jawab azan. So, kita jawab azan dulu, lepas tu baru kita ambil wuduk. Ijaz rangkumkanlah pasal angin boleh Ustaz Dia tengok ada yang cakap tengah solat angin di dalam, angin di depan angin lah, macam-macam angin. Naik angin. Ya. Dalam solat boleh naik angin ke? Okay. So macam mana tu Ustaz? Dia dalam solat tu dia terfikir orang yang dia geram sangat tu kan. So dia baca Fatihah pun merah muka tu. Okay. Jadi angin ni sebenarnya kalau confirm keluar ni dia macam ni, konsep dia adalah angin ni kalau kita yakin dia keluar angin daripada dalam, maksudnya daripada kemaluan, maka barulah membatalkan solat atau membatalkan wuduk. Kalau macam keluar macam angin ke tak macam rasa macam tapi macam bukan angin, dia macam ragu-ragu tu kan. Yang ragu-ragu tu kena buang jauh-jauh. Ragu-ragu memang kena buang jauh-jauh. Jangan layankan ragu-ragu tu. Sebab memang ada orang dia sebenarnya ragu-ragu angin keluar ke tak, tapi dia oleh kerana dia ragu-ragu tu dia pergi ambil sembahyang lagi. Ragu-ragu dia pergi ambil sembahyang lagi. Ragu-ragu dia ambil sembahyang lagi. Dan dia sebenarnya tak kira daripada depan ke belakang. Kan? Dia yang pentingnya adalah apabila keluarnya daripada kemaluan. So, bila keluar daripada kemaluan, sama ada daripada kubul ataupun dubur, keluar sesuatu, maka dia dah dikira sebagai perkara yang membatalkan wuduk. Perkara yang membatalkan wuduk ni apa saja yang keluar daripada kemaluan kita. Alright? Kecuali kenapa ada orang komen Kak Jan jangan buat hal. Kak Jan duduk elok-elok, Kak Jan tak buat apa. Kak Jan tengah nak shoot soalan je. Tiba-tiba ada orang komen jangan buat hal. Macam dia dapat tahu je nak bagi soalan. Okay. Boleh ke kita kira Ustaz, ada orang tanya kalau angin dari mulut macam mana dia kata? Mulut bukan kemaluan. Sendawa. So itu tak batal. Okay. Angin keluar dari telinga ke. Itu tak. Sebab tengah marah tadi kan. Tadi kan kita sebut naik angin kan. Jadi itu pun tak batal. Okay. Okay, dia agak cabaran untuk mengklasifikasikan. Walaupun kita tak nak was-was, tapi benda tu saya rasa ramailah yang kenapa dia orang tanya soalan ni, sebab memang menghadapinya. Jadi bolehkah kita kira, sebab maybe yang bagi tahu kepada kami di ustazah, jadi dia pun mungkin lebih tahu macam mana kondisi. Dia kata kita boleh faham macam ni, kalau kita rasa ia datang daripada perut, maknanya angin itu yang adalah yang memang daripada sakit perut. Sebab kadang-kadang bila kita bergerak, move, yang maksud dia angin dari dalam tu mungkin bunyi plup lain. Bunyi tak, ni macam pergerakan kita macam tangan kita kalau gerak apa semua tu pun kadang-kadang dia menghasilkan macam angin. Kan? Ni kan, dia angin juga ni angin. Tapi yang ini dia bukan angin daripada dalam yang keluar. Okay, dia hanyalah kerana geseran.
ataupun macam ni lah, benda-benda macam ni, yang macam ni tak membatalkan wuduk. Sebab dia bukan angin dari dalam yang keluar. Okay? So angin yang daripada dalam yang keluar tu yang membatalkan. So betul lah macam kata tadi contoh, kalau kita rasa kat dalam perut kan, dalam perut contohnya. So kalau keluar tu memang confirm lah tu. Itu memang confirm angin. Tak payah was-was lah. Tak payah was-was dah. Okay? Jangan kata tak ada bau pun kan. Orang sebelah ada pingsan dah. Bau punya busuk. Dia boleh relax je. Tak ada bau pun. Rupanya dia bersih, dia sesama. Okay. So tapi dengan syarat kalau dia keluar tau. Kalau sekadar rasa dalam perut, dia bergolojak ke apa. Peperangan dalam perut. Dalam perut, itu belum batal lagi wuduk. Kan? Jadi selagi mana dia tak keluar, selagi itu dia tak membatalkan wuduk. Okay? Bila dia keluar baru batal. Adakah dia kena ada bau, bunyi dan rasa dulu? Kena ada 3 perkara baru jadi batal wuduk ataupun tidak? Bukan, itu bagi orang yang was-was. Bagi macam keluar ke tak keluar tak, macam keluar, macam tak. Dan tunggu ada bau ke tak, ataupun tadi ada bunyi ke tidak. Okey, baru salah bau satu dia lah. Salah satu antara bunyi dengan bau. Jangan tunggu dua-dua. Okey. Mungkin bunyi itu tak dengar sebab telinga kita yang tak apa nak elok kan. Jadi kalau kita salah satu daripada dua tu berlaku, maka confirm angin. Ini kalau orang yang was-was, waktu dia tengah was-was tu. Kalau dia yakin memang keluar ada angin, janganlah tunggu. Kan? Dah yakin tapi tak ada bunyi Pak Ustaz kan. Dia bukan tunggu bunyi Okey. Yang confuse yang di dalam tu. Kadang-kadang di luar, tapi kemungkinan boleh jadi di luar tapi bukan daripada perut. Yang macam Ustaz buat contoh yang tangan geseran tu. Yang tu tak batal. Dia tak ke dalam tapi di luar contoh. Tak batal. Yang tu tak batal. Okey. Lawak lah hai korang punya komen ni. Aduh. Lepas tu ada kalau tengah solat rasa angin nak keluar, tahan. Kalau tengah solat. Kalau tengah solat rasa angin nak keluar, tahan. Tapi kalau sebelum solat jangan tahan. Jangan nanti kan bila nak solat tu, setengah solat tu pun tahan kan. Pasal daripada sebelum solat dia dah tahan. Sebab nanti solat dia tak khusyuk. Jadi seeloknya pergi ambil semayang balik. Maknanya lepaskanlah angin tu tapi janganlah depan-depan orang kan. Maknanya masuk toilet, lepaskanlah angin tu dan berwuduk lah. Itu lebih baik. Jadi semayang dengan penuh ketenangan. Ustaz, ada doa kentut ke? Doa buang angin. Ada doa dia ke? Tak ada doa lah. Sebab kita hidayah kan semua berdoa. Adakah sebelum kita nak membuang angin kita ada doa supaya ada ke? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada setahu saya tak ada lah. Saya tengah fikir. Bismillah ke? Tak ada. Tak payah bismillah dulu. Okey Ustaz, kalau tengah sembahyang tu kita rasa nak buang angin, ada adab dia ke ataupun kita lepas je? Oh angin, kau kira kita lepaskan je. Kalau tengah sembahyang, kalau kita sembahyang seorang, tak apalah. Tapi kalau kita sembahyang dengan orang ramai, janganlah lemah lepas je. Kontrol sikit lah. Kontrol lah dulu kan. Okey, ada banyak doa untuk elakkan daripada angin. Daripada selalu keluar angin ni. Bagus share. Saya tak ingat apa doa dia. Esok tak apa. InsyaAllah. Ada doa dia. Tak pernah dengar doa kentut tu lah. Tak ada doa. Tapi bukan doa untuk kentut. Doa untuk tahan. Maknanya kalau orang yang jenis selalu keluar angin tu, dia ada doa dia untuk elakkan. Saya tak ingat sebab saya tak pernah amalkan. Mudah-mudahan tak payah amalkan sampai bila-bila. Okay. Amin. Apa tu? Itu doa untuk tahan kentut. Yang soalan ni tadi doa ketika nak. Ketika tu tak ada. Tu tak ada. Aduh lah korang enjoy betul malam ni. Bagus-bagus. Okey Ustaz, soalan ni luas sikit tapi dia pasal solat. Sebab kebetulan tengah ingat. Mana lebih afdal katakanlah kita solat sunat tapi ada jemaah dia nak start solat fardu. Kita tengah solat sunat maybe 1 rakaat. Better kita batalkan solat sunat untuk masuk jemaah supaya dapat takbiratul ihram sama-sama dan nanti kita ganti balik solat qabliyah kita.
kita Ataupun teruskan solat sunat? kita akan jadi makmum lah ni. Bukan kita jadi imam lah. Makmum. Kita tak boleh berhentikan solat. Sebenarnya kita Sunat. kena selesaikan solat kita. Selesaikan solat sunat kita, tapi kita segerakan. Yarhamkillah. Okay? Kita segerakan solat. Bukannya batalkan solat. Kita ambil yang rukun saja. Ambil yang rukun. So semayang kita laju lah sebab ambil rukunnya kan. Maknanya rukuk pun tak baca apa, sujud pun tak payah baca apa kan. Duduk antara dua sujud pun tak payah baca apa-apa. Tak payah baca apa-apa? Tak payah baca langsung. Dia cukup sekadar tobat dinah. Gerak je. Jadi yang wajib baca yang rukun lah. Fatihah. Lepas tu tahiyat kan. Tahiyat tu rukun kan. So lepas tu bagi salam. Jadi yang tu je yang rukun. Yang lain tu so dia lah jadi cepat lah. Tapi kena tobat dinah lah. Jangan guru-guru macam tu je. Maksudnya Allahu Akbar. Diam sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Laju lah. Sebab apa? Sebab dia nak kejar imam nak semayang dah kan. Imam dah nak start lah. Dalam hati tak payah baca apa-apa. Tak payah baca apa-apa. Tak perlu. Saya ajar tadi. Okay. Tak payah baca apa-apa. Allahu Akbar. Tak payah baca apa-apa. Allahu Akbar. Okay. Maknanya bukanlah afdal batalkan solat sunat untuk kejar takbir atau ihram sama-sama. Teruskan dengan sesegera mungkin. Walaupun kita mungkin akan jadi apa nama dia? Masbuk. Ya. Ya, betul. Baiklah. Okay. Kenapa orang cakap mata bengkak? Bila orang cakap tu ada nampak sikit. Okay. Itulah mata bengkak. Oh, okey. Mudah-mudahan menangis kerana Allah. Dia Kak Jah banyak menangis ni. Mudah-mudahan menangis kerana Allah. Okey. Itu je lah kot soalannya. Okay, ada soalan yang tadi tu pasal balik semula pada kitab kita tadi. Doa basuh tangan tu kalau ambil wuduk dalam tandas macam mana? Baca dalam hati ke? Itu kita dah sebutkan tadi. Kalau kita dalam tandas, kita kata kalau boleh kita baca doa tu dalam hati lah. Kalau dalam tandas memang kena dalam hati lah. Ataupun yang paling bagus adalah kita buat partition, kita sebut. Maknanya kita berwuduk tu bukan di tempat yang ada toilet bowl. Kita asingkan antara tempat wuduk dengan tempat buang air. Itu yang the best solution lah. Tapi ialah kadang-kadang tempat mandi tu pula tak ada pipe. Contohnya, pipe yang ada betul-betul tepi toilet bowl saja. Contohlah kan. Jadi tak boleh nak buat. So, baca dalam hati je lah. Ustaz, kata kalau toilet bowl tu memang dia orang buat partition lah. Betul-betul partitionnya adalah tutup toilet bowl. Okay. Tapi pipe dia di dalam toilet bowl. Jadi bila dia nak keluarkan wire toilet bowl tu, mungkin dia akan terbuka sikit partition dia. Jadi macam mana tu consider? Boleh baca doa tak di luar? Maksudnya dia ambil lah wire. Pakai getah. Pakai getah. Pakai getah. Getah dia imaginasi. Okay. Dia kira kita berada di mana? Bukan di luar. Dia bukan kira bukan pipe tu dekat tu. mana. Dia kira kita berwuduk tu di mana. Bukan kata toilet bowl ke ataupun tandas tu. Even kalau kita ambil getah tu bawa keluar sampai ke dapur contohnya. Kan getah panjang bawa sampai ke dapur, kita ambil semayang kat dapur contohnya. Boleh je. Macam apa tak ada. Macam mana dah tahu kat dapur punya toilet pipe rosak ke contohnya kan. Jadi dia perlu tarik daripada toilet. Contohlah. Okey, jadi boleh sebab dia tengok kita berada di mana, bukan getah tu asal daripada mana. Maknanya kalau dalam satu toilet, partitionnya memang betul-betul khas toilet bowl, kita berada di luar toilet bowl tu, ambil wire, okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi partition dia terbuka lah sikit sebab kita buat macam dalam pintu, tak ada masalah. langsir kan. Tak ada masalah. Yang pentingnya dia dah ada partition, so tak kisah. Okay, walaupun pintu tu terbuka terus pun. Apa guna partition pintu buka? Untuk membezakan. Ini tempat yang berbeza. Itu je Bukan kena tutup je. Ada orang cakap, Kak Jah ambil wuduk pakai wire. Wire USB. Kenapa pakai wire dia kata? Maksudnya getah lah kan. Tayar getah pula dah. Hose. Itu bahasa tak tahulah bahasa orang Terengganu ke bahasa Hijau je ke wire tak tahulah.
Buaya. Okey. Family je panggil buaya mama. Terengganu kot. Mungkin Terengganu ke, Allah alam lah. Tapi kalau tempat lain orang tak sebut buaya benda tu, orang sebut patutlah orang pelik. Orang sebut hos, orang sebut getah kan. Okey. Saya tak faham. Sorry buaya biasa ada elektrik, ada elektrik kat dalam tu. Okey. Allahu Akbar. Okey. Dah tak ada apa dah. Okey, jadi cukup setakat ni insya-Allah untuk malam ni. Besok kita akan sambung lagi bab wuduk. Tadi kita dah sampai bab niat. Jadi lepas ni kita akan cerita pula bab komo-komo, masukkan air dalam hidung, apa doa-doa yang kita nak baca untuk bila masukkan air dalam mulut komo-komo tu kan, dengan apabila masukkan air dalam hidung. Apa doa-doa yang nak dibaca. So itu besok insya-Allah kita akan buat apa permulaan ni, amalkan dulu apa yang kita dah belajar malam ni. Esok kan, maksudnya tak tanya. Ustaz tanya korang, bukan tanya Kak Ija. Okey, patutnya Ija lah yang pertama sekali yang kena jawab kan. So, mulakan malam ni kalau nak habis sembahyang malam ni ataupun besok pagi nak wuduk. So, besok pagi mula untuk baca doa-doa tu ataupun mulakan gosok gigi kan. Pagi biasanya okey lah gosok gigi. Tapi kadang-kadang waktu zuhur, kadang terlupa nak gosok gigi. So, gosok gigi sebelum wuduk. Kita tengok balik lah tadi adab-adab tu kan. Mulakan dengan gosok gigi. Lepas tu nombor 2, kita apa tadi? Duduk menghadap kiblat, lebih tempat lebih tinggi sikit. Kemudiannya baca bismillah, baca rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Lepas tu kita pun basuh tangan. Lepas tu basuh tangan 3 kali tu baca doa Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah, ataupun doa dalam bahasa Melayu lah. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan dan keberkatan. Aku berlindung denganmu daripada kecelakaan dan kebinasaan. So, itu antara benda yang kita start dulu. Buat dulu yang tu. Sebelum kita belajar besok malam. InsyaAllah. Okay? Jadi kita belajar sikit-sikit tu bagus juga. Supaya kita boleh amalkan berdikit-dikit. Dan hafal. InsyaAllah. Dan hafal insyaAllah. Okay. Cukup setakat tu untuk malam ni. Terima kasih banyak. Dan kita akan... Topik besok diorang tanya. Sama ke lagi? Itu yang kita sebut tadi. Sambungan dia. Iaitu komo-komo dan masukkan air dalam hidung. Okay, insyaAllah kita akan sambung besok. Ataupun kalau sempat basuh muka sekali. Okay. Nak cakap dengan Mama Ija? Cakap dengan Ija. Boleh lah jauh kan? Kat sini. Okay. Kat sini, okay. Mana muka Ryan? Tak nampak main sini. Masuk dalam ni, frame. Tak nampak. Assalamualaikum Ryan. Ija tak nampak. Tak nampak. Nanti. Tidak. Ryan. Ya. Malu pula dah tiba-tiba. Okay. Jangan pegang. Okey dah. Abang nak doa? Nak doa dulu. Ryan. Habis muka abang. Tangan aku terlupa. Tangan saya kotor. Okay, dah. Abang. Cuci tangan 3 kali. Jangan letak dulu. Okey. Dia nak basuh tangan dulu. Dia kan sangat pembersih. Ya. Okey. Jadi cukup setakat tu untuk malam ni. Kita akan tangguhkan dulu dengan doa majlis ilmu. Besok pukul 9.30 macam biasa. InsyaAllah. Dan rakaman malam ni insyaAllah Aija akan save kan dekat IGTV. IGTV macam biasa. Okey. Jadi saya nak baca doa. Assalamualaikum. Cakap. Ryan. Dah, sini. Cepat. Ryan. Assalamualaikum. Okey. Salam. Selamat Hari Raya Ryan. Ini tak boleh lama-lama. Berat abang. Peha abang. Berat sangat. Ryan. Ryan, selamat Raya. Selamat Raya. Ni tengah masa Ramadan baru ni. Tadi tu tak pasang lagi. Oh, ya ke? Stiker Ramadan. Dah cabut dah. Sekarang dah Syawal dah. Ryan, lama kita tak jumpa kan? Alright. Yang ni musim kopi. Musim kopi. Yalah. Yang baru balik. Betul lah tu. Dari sebab Perak COVID je. Perak mana ada tadi tu I makan sampai tu iPhone. Tak, sebelum ni. Ryan kat mana? Kat Perak ke? Kat Ipoh. Dekat Ipoh. Kat Ipoh. Kat mana Cepoh? Cuba cakap Perak sikit. Perak. Bukan Perak Ryan tau. kalau minum. Ryan kat Perak, Ryan minum air ke minum air? I minum air. Bukan air. Ayolah.
Asma buat apa Ryan? Asma tidur. Tidur? Tidur. Oh. Rindu Mama Ija tak? Lele Bayu. Dah agak dah. Alright, okay, dah. Memang soalan ni tak Okay, kena jawab. kita tutup dengan doa insya-Allah Okay, bismillah. Terus dia buat telinga dia tak best. Dia tak boleh dengar soalan tu. Alright. Okay, dia umur berapa? Umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Okay. Okay, kita tangguhkan dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna. Ustaz buat magic lagi ke Ustaz? خير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin Rabbal Ada Alamin. yang kata saya hilang lagi tadi. Dia kata nak zam-zam ala kazam. Itulah. Okay. Tiba-tiba kita buat Bukan, magic bateri habis. So dia ada keluar notification. Bateri weak. So dia ni sekejap. Ya. Kenapa? Tadi tu I cakap amin. Amin. Awak jangan dengar ke tak? Allah, Dia- garangnya. Dia Okey, ada dah. dengar le. Mama Ija dengar. Okey, dah. Dah pengsan dah. Alright, okey. Allah. Jatuh laptop. Okey. Alright, okey. Innalillah. Kita tangguh dulu besok insya-Allah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Tak apa. Okey, itulah garangnya. Okey, Alhamdulillah terima kasih kepada semua yang bersama pada malam ini dan insyaAllah kita ada tiap malam daripada Isnin sampailah ke Jumaat. Kak nak tanya kenapa kata muka Kak Jah lain Kesembab sembab. Tidur kot. Tadi tertidur jap. Sebelum nak apa tu? Nak kelas ni ternap. Sebab tu kot. Dah agak dah. Almut. Yes, sekejap tukar ni. Tak, serius. Masya Allah. Bukan berseri. Nampak macam apa? Dia orang cakap lain-lain Raya Hijrah. Syarah kitab sampai bila? Wallahualam. Muka lain sungguh. Seriously? Lain macam mana tu? Tak jatuh tudung beli. Semua tudung mostly mama punya. Mama from mama. Hidung merah lagi. Sekejap. Iya. Oh, muka penat. Makeup mana dia tak makeup. Bedak pun tak pakai. Mama jual ke? Tak. Dia beli. Nak share saja siapa yang hype boleh baca dia. Masya Allah. Dia mesti sama-sama dalam kelas Ustaz Syed jadi tahu dah. So dengar saja pun dah dapat pahala ataupun baca dalam hati. Mungkin nampak. Yelah kan kalau kita tak cukup tidur. Terlebih tidur pun
muka nampak sembab juga kan. Buku tadi beli mana? Kat Shopee pun boleh. Mana nak dapat tudung labuh. Actually, kalau bidang, katakanlah korang ada tudung bawal bidang 45, korang kecilkan dia punya segitiga nak lipat tu. So dia akan nampak lebih besar. Tak silap Kak Jar ni tudung bidang 45 je. Tapi dia nampak besar because of Kak Jar lipat kecil. Lepas ni nak makan lah apa pula. Jom kita baca surah Al-Mulk. Saya ingat. Best pula. Sekejap Akak, kalau kita tengah solat rakaat terakhir, lepas tu kita period keluar batal. Period keluar, batal ke solat kita? Tanya soalan ni besok hari insyaAllah. Ya, guru kita, Ustaz Syed Kadir akan menjawabnya. Terlebih tidak bukan muka nampak penat je, badan pun letih. Betul? Cepatlah baca. Okey. Kenapa tiba-tiba ikan keli ni? Ikan keli? Kenapa? Korang dah ready? Surah Al-Mulk. Saya dari Singapura, Masya Allah dah order buku tapi belum sampai lagi. InsyaAllah moga Allah mudahkan untuk sampai. Janji Ustazah sebuah live. Saya bukan first, saya bukan Ustazah. Second, insyaAllah. Are you ready? Ready. That's good. Okay. Alright. Tapi sorry lah suara Kak Jar macam serak-serak. Setiap malam baca Al-Mulk. Masya Allah, that's good. Alhamdulillah. Kak Jar start nakal. Mana ada? Kakak nak tanya sebab sedar saya beli buku, dia cakap tak boleh potong sebab dia period. Semua soalan fiqh ataupun hukum fiqh boleh tanya dengan Ustaz Syed Kadir besok. Sebab kalau Kak Jar jawab, mungkin dia tak ada explanation sedetail Ustaz. Sebab Ustaz, nama pun Ustaz kan guru kan. Kak Jar bukan Ustazah. Okay, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين
Ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk rahmat. Ingatkan apa yang kami terlupa, ajarkanlah kepada kami apa yang tidak kami ketahui. Jadikan ia pembela kami, wahai pemilik alam semesta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Meriahnya belakang tu ya itu Abah punya kerja. Okeylah, saya mau makan, sudah lapar. Cuba lagi esok malam, ba'da ghadin, Selasa, lusa pun ada juga insya-Allah. Dan maaf salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.